Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dimuliakan Fadilatul Doktor Syekh Amin Idris Abdul Rahman Fallata, kepada tuan rumah ataupun Yayasan Ta'lim, kepada para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita, yang telah mempertemukan kita dengan salah seorang tokoh ulama yang berada di Malaysia, ya, di mana pertama kita kita berkenalan dengan Syekh, yang mana nama dia Syekh Amin Idris Abdul Rahman Al-Fallata, yakni Ketua Dekan Fakulti Qiraat Quran fi Kulliyat Dakwah, di Kuliah Dakwah dan Usuluddin di Jamiah Ummul Qura, dan dia juga imam dan khatib di Masjid Al-Huda di Mekah Al-Mukarramah. Dan doktor juga merupakan salah seorang anggota Lujnah Hakim di dalam musabaqah Al-Quran kawasan dan juga international, ya. Jadi ini di antara kedudukan doktor yang berada, yang datang menziarahi kita, dan kita cuba mengambilkan kesempatan kehadiran doktor untuk menyampaikan sedikit nasihat ataupun memberikan sedikit tunjuk ajar kepada kita yang memang dahagakan ilmu. Dan kita memerlukan ilmu kerana kita memerlukan untuk membicarakan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita persembahkan kepada Allah. Jadi dalam bab ini kita mendapati doktor cuba memberikan, insya-Allah cuba memberikan kita sedikit tunjuk ajar yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, kepentingan Al-Quran dan bagaimana untuk menghafal Al-Quran. Jadi insya-Allah saya minta para hadirin dan hadirat cuba memfokuskan, ya, di dalam penerangan ataupun ceramah yang akan doktor bagikan, supaya kita akan mendapatkan maklumat-maklumat yang penting. Kerana bila orang yang bidang dia berbicara, insya-Allah kita akan mendapat maklumat, walaupun sedikit masa diambil, sedikit ucapan, tetapi ilmunya banyak. Dan saya minta, ya, para hadirin dan hadirat dapat memberikan fokus. Yang pertama, pastikan silentkan handphone kita, ya, silentkan handphone kita. Yang kedua, ya, saya akan menjadi penterjemah dalam ceramah pada hari ini. Dan insya-Allah dengan tidak memanjangkan masa lagi, kita mengucapkan kepada Syekh Amin Idris supaya dapat memberikan kita sedikit nasihat. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ولقاء خير وعلم وفائدة وقرب من الله سبحانه وتعالى. Okay, bismillah, alhamdulillah. Pertama, Syekh mengucapkan puji-pujian kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta pengikut-pengikutnya. Kemudian Syekh mendoakan pertemuan ini ataupun ucapan yang akan diberikan itu dapat memberikan manfaat kepada kita dari sudut ilmu dan juga dari sudut yang berbagai-bagai. Jadi insya-Allah kita akan menerangkan perkara-perkara yang berfaedah dan yang menyebabkan kita boleh mendapat ganjaran pahala, yang menjadikan ia taqarrub, yakni amalan yang baik untuk kita persembahkan kepada Allah. Nah, في البداية أهنئكم أيها الإخوة بأنكم اخترتم أن يكون طريقكم إلى الله سبحانه وتعالى من خلال
اهتمامكم بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا من أفضل ما يكون في سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى. Okey. Pertama, dia mengucapkan tahniah kepada para hadirin dan hadirat semua. Kerana apa? Kerana kita telah mengikut jalan yang sebaik-baik jalan, yakni jalan untuk mengikut kitab Allah yang akan membawa kita ke jalan yang betul. Jadi dia mengucapkan tahniah kepada kita merupakan satu perkara yang alhamdulillah membanggakan. Kenapa? Kerana kita telah mengambil satu jalan yang tepat. لقد اخترتم طريق العلم الصحيح. الله سبحانه وتعالى في كتابه لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يدعوه بالزيادة في شيء إلا العلم. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. وهذا يدلنا على شرف العلم وشرف الاستزادة منه. Baik. Di mana dia telah Syekh telah mengatakan kamu telah memilih jalan yang tepat apabila kamu menuntut ilmu yang tepat. Di mana Allah telah memuji para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan satu ayat wa qur rabbi zidni ilma, yang menunjukkan wahai dan katakan, yakni kita berdoa dan katakan, doakan, wahai Tuhan tambahkan aku ilmu. Ya, dengan doa itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu yang akan kita tuntut ataupun kita tuntut untuk memanfaatkan daripada ilmu tersebut. وما دمنا نتحدث عن العلم فإن أفضل العلوم هي العلوم التي تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إذ هو الوحي الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتبعه. Kita masih lagi berbicara tentang ilmu, di mana sebaik-baik ilmu yang dituntut ialah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana ilmu inilah yang diajarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kena faham bahawa ilmu ini hendaklah diikuti. Kita dituntut bila belajar Al-Quran dan As-Sunnah, hendaklah kita mengikut ilmu tersebut. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي خير الأمم. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة التي هي خير الأمم أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هنالك فئة من هذه الأمة هي خير هذه الأمة أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Di mana Syekh mengatakan umat ini, umat Muhammad ini adalah umat yang terbaik dan sebaik-baik umat yang Allah telah keluarkan di dunia ini. Berdalilkan ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia, yang mana menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Kemudian pada umat yang terbaik ini dikeluarkan lagi satu gelaran yang terbaik, yang mana Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Quran wa 'allamah, dan mengajarnya. Jadi di situ keluar, setelah dipilihkan umat yang terbaik, dikeluarkan lagi umat yang terbaik di kalangan umat yang terbaik. إذن ما دام الذين يعلمون القرآن ويتعلمونه هم خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمعنى ذلك أيها الإخوة أننا نحتاج أن نقف مع أنفسنا كثيرا حول كيف نعلم القرآن ونتعلمه،
لأن الخيرية واقعة بالأمرين معا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجمع بين الأمرين، تعلم وعلم. Baik. Oleh kerana itu kita kena tahu bagaimana tentang perkara yang besar ini apabila Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu ialah mengajar dan belajar Al-Quran. Jadi dua perkara ini, mengajar dan belajar Al-Quran, yang mana kita kena faham, kena teliti, kena meneliti perkara tersebut. Kerana apa? Bila kita betul caranya, maka kita akan termasuk dalam golongan khairukum. Kamu adalah orang yang terbaik. Yakni apa dia? Mengajar dan belajar Al-Quran. Naam. Idza tahaddathna an ta'allum al-Quran, عن تعلم القرآن، فهذه الجهة التي نتحدث عنها وهي تعلم القرآن، سننظر أيها الإخوة كيف ينبغي أن نتعلم القرآن. تعلم القرآن ينبغي أن يكون لدى المسلم أمرا في حياته ملازما له في كل حياته، منذ أن يدخل في هذا الدين إلى أن يتوفاه الله عز وجل. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على أن يكونوا متعلمين في كل وقت. فالعلم لا يختص بوقت معين. ليس العلم فقط للأطفال الصغار، ليس العلم فقط للكبار، العلم للجميع، الصغار والكبار والنساء والرجال، كل الناس ينبغي أن يكونوا متعلمين لكتاب الله عز وجل حتى يدخلوا في هذه الخيرية. Bila kita berbicara tentang belajar Al-Quran, kita kena memahami bagaimana untuk mempelajari Al-Quran seperti mana yang Rasulullah telah ajar kepada para sahabat. Kerana Al-Quran ini adalah usul kehidupan kita, yang mana ianya diajar oleh Rasulullah waktu hidup sampai mana dia sampai ajalnya. Maksudnya ianya amat penting dari waktu hidup sampai hari kematiannya. Oleh kerana itu Rasulullah SAW telah mengajar para sahabat tentang arti Quran. Dan Al-Quran bukan ilmu pengetahuan ataupun ilmu Quran ini bukan untuk budak-budak sahaja, ya, tetapi dikaitkan dengan orang tua, bukan sekadar lelaki, perempuan pun kena. Kerana ilmu pengetahuan ini ialah untuk membetulkan perjalanan kita supaya tidak sesat. Jadi ianya amat penting bagi semua orang. Wajib menjaganya, wajib menuntutnya supaya kita dapat berada di jalan yang betul. Ya, dengan arti kata ilmu adalah ilmu Al-Quran ini di antara ilmu yang menyebabkan kita menjadi satu golongan yang dikatakan sebaik-baik kalangan kamu, khairukum. Ya. نعم. أنا أسألكم الآن سؤالا: متى تعلم الصديق رضي الله عنه وأرضاه القرآن الكريم؟ في أي عمر تعلم القرآن الكريم؟ ومتى تعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه القرآن الكريم؟ ومتى تعلم عثمان بن عفان رضي الله عنه القرآن الكريم؟ ومتى تعلم علي رضي الله عنه القرآن الكريم؟ في أي عمر كانوا؟ هذا سؤال. Okey, ya terjawab oleh Lisan. Okey. Jadi Syekh bertanya, nak tanya kepada kita. Jadi bila pertanyaan tu maka memerlukan jawapan. Jadi kita kena jawablah. Jadi dia bertanya tentang satu perkara yang besar. Bilakah Abu Bakar mempelajari Al-Quran? Bilakah Umar, Osman, Ali mempelajari Al-Quran pada umur dia? Ya, kita kata mungkin belajar budak-budak, tak, tetapi bila? Satu soalan. Ya, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Bila tu? ماذا يقول؟ Sampai 40. إذن فنتعلم من هذا أيها الإخوة أن تعلم القرآن ليس فقط للصغار، وإنما حتى للكبار. وينبغي أن يكون تعلم القرآن معنا دائما، سواء كنا كبارا أو صغارا.
والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا هل علموا أطفالهم الصغار القرآن الكريم أم لا؟ هذا سؤال آخر. Baik, daripada jawapan Syekh kita tadi bahawa mereka yang belajar Al-Quran melebihi umur dikatakan 30-40 ke atas, menunjukkan kepada kita belajar Al-Quran ini tidak kira waktu, tidak kira umur. Maka semua kena mempelajari Al-Quran. Ya, sahabat-sahabat semuanya mempelajari Al-Quran. Dan ditanyakan kepada kita soal. أطفالهم أبناؤهم هل علموهم القرآن أم لا؟ Adakah anak-anak di kalangan sahabat mereka mengajar Al-Quran ataupun tidak? Ya. Sahabat-sahabat ada mengajar anak-anak di Quran ke tidak? Itu pun kena tahu juga. Ada tak? Tak tahu. Okey, majib. La yadri. هل علموا؟ أكيد لا بد أن يكون علموا وإلا كيف وصلنا. Betul. Jadi dia kata mesti ada kelas ataupun pendidikan Al-Quran pada anak-anak sahabat. Memang ada, ya. Kalau tidak, bagaimana mereka boleh membaca dan menghafal Quran? Maksudnya ada. Okey. فأبناء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا تعلموا القرآن، وأبناؤهم من بعدهم تعلموا القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعتنون بتعليم القرآن لأطفالهم ولأبنائهم الصغار ويرسلونهم لتعلم القرآن. وهكذا كان الجيل بعد الجيل من هذه الأمة يعتني بهذا القرآن الكريم حتى وصل الأمر إلى جيلنا هذا، وأصبحنا نرى كثيرا من الأطفال ممن يختم كتاب الله عز وجل ويحفظه كاملا وربما حتى بقراءاته 7 و10، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. Syekh mengatakan bahawa sesungguhnya anak-anak sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu mereka semua dididik mempelajari Al-Quran. Ya, mereka telah diajar untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Bukan sekadar itu, generasi demi generasi. Maksudnya selepas generasi itu diajarkan anak cucu, ya, sampai orang kata anak cucu piut apa lagi lepas tu. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini alhamdulillah Al-Quran itu berterusan. Ini menunjukkan bahawa kelebihan umat ini yang mana ianya terus berterusan dalam keadaan kebaikan. Wa min ajibi ma yakunu fi min ajaibi hadha al-kitab al-azim أنك تجد الشخص الذي لا يتكلم العربية يحفظ كامل القرآن ويقرأه بصوت حسن ويقرأه بمخارجه وتجويده تماما وهو لا يعرف شيئا من العربية. قدم إلينا في العام الماضي في مكة أحد الشباب من سويسرا أو بلجيكا، من إحدى الدول الأوروبية، ثم قرأ شيئا من القرآن، فقرأ بصوت شجي وصوت ندي. ثم بعد ذلك أخذنا نسأله ما اسمك؟ ماذا؟ لا يعرف شيئا من العربية، لكنه يتقن القرآن كأنك تقول هذا مولود في مكة. فسبحان الله، هذا من عجيب ما يكون في القرآن الكريم. Satu perkara yang pelik berkaitan dengan Al-Quran, yang mana Allah telah memberikan kalimah ini, Al-Quran ini, bahasa ini, orang yang tak tahu cakap bahasa Arab pun dia boleh membaca Al-Quran dengan baik bacaannya, dengan tartil, dengan makhraj hurufnya, dengan sempurna. Maksudnya kehebatan Al-Quran yang berbahasa Arab orang lain boleh baca. Seperti mana yang dikatakan dalam peristiwa tahun lepas, seorang budak daripada Eropah, daripada Swiss, dia datang ke Mekah sana, lalu dia baca Al-Quran dengan suara yang begitu merdu. Ya, subhanallah. Dia membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Dia orang Eropah. Lalu bila kita bertanya kepada dia dalam bahasa Arab, ma ismuka, siapa nama? Dia tak reti nak jawab. Sedangkan dia baca Quran, masya-Allah sedap. Tapi bila tanya dalam bahasa Arab, siapa nama? Dia tak tahu nak jawab. Ini menunjukkan kelebihan Al-Quran itu sendiri.
إذن أيها الإخوة، هذا القرآن العظيم جعله الله سبحانه وتعالى لجميع العالمين، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة خير وأمة بركة وأمة وسطا حتى يبلغوا هذا القرآن للعالم كله. ويسر الله سبحانه وتعالى هذا القرآن للذكر. فإذا أردنا أيها الإخوة أن نتعلم القرآن، فأول قضية ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا أن نخلص لله سبحانه وتعالى في النية. ومن دلائل هذا الإخلاص أن ندعو الله سبحانه وتعالى دائما بأن يرزقنا نعمة تعلم كتابه وتعليمه والحرص عليه والاهتمام به، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأنت إذا أردت أن تكون ممن يتعلم القرآن حق تعلمه، فمن الذي سيؤتيك هذه النعمة؟ إنه الله عز وجل. فاطلب إذن من الله عز وجل أن يهبك هذه النعمة، وقل رب زدني علما. وهكذا تدلنا هذه الآية على أننا ينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يعلمنا القرآن. فكم من إنسان لم يكن لسانه يسهل عليه بالقرآن، دعا الله سبحانه وتعالى فسهل الله عليه أمره. موسى عليه الصلاة والسلام قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فدعا الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله أن يهبه هذه الأمور، يشرح له صدره وييسر له أمره ويحل عقدة من لسانه حتى يفقه قوله. فالله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده إذا هو أخلص له في دعائه. Okey. Wahai sahabat, yang mana Al-Quran yang Allah berikan kepada kita ni, Allah jadikan Al-Quran ini untuk umat yang terpilih, maka hendaklah kita menjaga Al-Quran ini sebaik-baiknya. Di mana Al-Quran ini adalah sebaik zikir yang Allah katakan. Kemudian di antara syarat-syarat yang amat penting untuk kita mulakan mempelajari Al-Quran, hendaklah yang pertama jaga niat ikhlas kita. Ya, minta Allah jagakan niat ikhlas kita, apa tujuan kita nak mempelajari Al-Quran. Kemudian bila kita nak mempelajari Al-Quran, banyak berdoa kepada Allah supaya mengikhlaskan kita, membetulkan kita, memastikan apa yang kita pelajari itu dapat memberi manfaat kepada kita. Kerana kelebihan Al-Quran ini seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Ahlul Quran wa Ahlullahil Khassah. Menunjukkan ahli Quran ini mereka adalah seolah-olah ahli yang terpilih pada sisi Allah. Jadi kita kena faham bahawa kita kena meminta kepada Allah. Berapa ramai orang yang pada awalnya tidak boleh membaca Al-Quran, tetapi dia bermunajat kepada Allah untuk Allah mempermudahkan. Akhirnya Allah mempermudahkan. Seperti mana yang dikaitkan dengan kisah Nabi Musa, yang kita tahu bahawa Nabi Musa untuk bercakap bermasalah, tetapi apabila dia berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, maksudnya dalam doa itu minta Allah pemudahkan segala-galanya yang ada pada dia, sehingga lisan dia tu agar dapat berkata-kata dengan baik. Jadi oleh kerana itu dalam bab ini kita kena faham elok-elok, minta kepada Allah, bukan kemampuan kita dalam bab yang begini. Oleh kerana ianya dengan izin Allah. Kalau kita ikhlas kepada Allah, dengan izin Allah, Allah akan berikan tuntunan kepada kita, petunjuk kepada kita, agar kita dapat membaca dan menjaga Al-Quran ini dengan baik. القضية الثانية بعد أن ذكرنا الإخلاص والدعاء لله سبحانه وتعالى، القضية الثانية أن تعرف كيف تتعلم القرآن. أن تعرف كيف تتعلم القرآن. تعلم القرآن هو عبارة عن مراحل. فأنت تأخذ العلم
أولا ثم ثانيا ثم ثالثا وهكذا، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. فالمرء يتعلم صغار العلم قبل كباره. فإذا أردنا مثلا إذا أراد أحد أن يحفظ القرآن الكريم أو أن يتعلم القرآن الكريم، فلن يأتي مباشرة وهو لا يعرف الحروف الهجائية ليقول أنا أريد أن أتعلم القراءات العشر. كيف يكون ذلك؟ لا يمكن. لا بد أن يبدأ بالطريقة الصحيحة، والطريقة الصحيحة يتعلم الحروف، ثم يبدأ بعد ذلك يتعلم كيف يقرأ القرآن الكريم، فيأخذ مثلا جزء عامة في البداية، ويحفظ قصار السور التي يقيم بها صلاته وعبادته، ثم يترقى بعد ذلك شيئا فشيئا، يحرص على تجويد حروفه، ثم بعد ذلك يتعلم كيف يهتم بحفظ القرآن، كيف يضيف إلى حفظه شيئا فشيئا وهكذا. فهذه هي المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك يتنقل في المراحل التعليمية شيئا فشيئا. ولعلي أسألكم أنا الآن، هل يوجد عندكم من الطلاب من دخل الجامعة قبل الابتدائية؟ Fadilatul Syekh mengatakan perkara yang kedua, ya, bagi mereka yang nak menuntut ilmu Al-Quran ini, dia kena tahu bagaimanakah hendak belajar Al-Quran. Yakni dia kena belajar berperingkat-peringkat. Dia tak boleh belajar mengikut kehendak dia. Dia kena mengikut kehendak peringkat-peringkat, yakni bermula daripada huruf alif bata tu. Dia tak boleh nak terus baca qiraah sab'ah. Amboi, dia dengar baca sedap, dia terus nak terus qiraah sab'ah. Tak boleh. Dia kena bermula daripada sedikit-sedikit alif bata. Lepas tu dia naik peringkat-peringkat. Contohnya, bila seorang itu melakukan kerja, dia akan melakukan daripada step satu persatu, barulah dia boleh. Jadi dalam bab ini, bila kita dah nak kita mempelajari Al-Quran, pertama kita belajar daripada alif bata, dah mula naik, dah boleh kita baca dengan lancar, khatamkan. Kemudian kita cuba menghafalnya dan cuba praktiskannya dalam solat, misalan, ataupun kita mengulang kaji. Kemudian dia Syekh mengatakan, aku nak bertanya kepada kamu, adakah seseorang itu boleh masuk universiti tanpa masuk sekolah rendah dan sekolah menengah? Itu pertanyaan dia. Semua لا يوجد. فلذلك التعليم أيضا مراحل. Okey, jadi demikian menunjukkan bahawa menuntut ilmu mestilah berperingkat-peringkat. نعم. أيها الإخوة، هذه هي القضية الثانية فيما يتعلق بتعلم القرآن، أن يكون على مراحل. القضية الثالثة والخاصة بالقرآن بالذات، أنك لا بد أن تتعلمه على أحد، فلن تأخذ القرآن من المصحف فقط، بل لا بد أن يوقفك المدرس والمعلم عليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم بهذه الطريقة وهو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. فكان جبريل عليه السلام يعلمه القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أي إذا قرأه جبريل عليه السلام فاتبع قراءته. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في كماله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعلمه بهذه الصورة، أن يرسل إليه جبريل عليه السلام فيعلمه القرآن، فيقرأ جبريل فيقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن القرآن ينبغي أن نحافظ فيه على هذه القضية، أن تتعلمه ممن أخذه. ولذلك بقي هذا الإسناد وبقي هذا التسلسل إلى يومنا هذا. Baik, Fadilatul Syekh mengatakan yang ketiga pula di antara perkara yang penting dalam siri menuntut ilmu Quran, dan ini khusus kepada Al-Quran, ialah belajar Al-Quran
melalui ustaz-ustaz ataupun syekh-syekh tok guru. Dia tak boleh membaca je Quran pakai mushaf tu, lepas tu dia nak buat kaedah-kaedah atau menghafal ke apa ke kaedah dia sendiri. Jadi kerana apa? Kerana perbuatan mempelajari Al-Quran secara syafawi berdepan dengan tok guru itu adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu belajar dengan Jibril. Rasulullah mengambil Al-Quran melalui Jibril, yang mana di dalam Al-Quran Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Okey, di mana di dalam ayat tu Allah mengatakan jangan kamu menggerakkan lidah kamu nak cepat, ya, kenapa? Pada kami yang akan menerangkannya. Jadi Allah menceritakan dalam ayat ni bahawa kita nak mempelajari Al-Quran kena berperingkat-peringkat dan berguru, supaya semua sebutan kita, semua bacaan kita, semua apa yang berkaitan dengan Al-Quran itu betul. Ini adalah perbuatan yang terbaik. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang terbaik, khairul bashar pun kena belajar cara dengan Jibril, apatah lagi kita yang kurang ni kena belajar dengan berguru, ya. Wallah. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كيف علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بنفس الطريقة، كان يقرأه عليهم فيقرؤون، وهكذا. لذلك كان يقول السلف الصالح رحمهم الله القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. هكذا كان يقول القراء منذ الزمن الأول، القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ومن الأشياء العجيبة أيها الإخوة أن سنة التعليم هذه بقيت في هذه الأمة إلى اليوم، وأبقت هذه الأمة في تعليمها المتميز بهذه الصورة إلى اليوم. فلا زال التعليم الإسلامي الذي يعتمد التلقي، الأخذ والتلقي هو الأساس في العلم، وإلى اليوم حتى في جامعات العالم المتقدمة يرون أن هذه الطريقة هي أفضل الطرق في التعليم. Fadilatul Syekh mengatakan, begitulah Rasulullah juga, ya, mengajar para sahabat-sahabat dalam mendidik Al-Quran, ya, secara berdepan. Rasulullah mengajar secara berdepan, bukan macam kita berdepan juga, macam berdepan TV kan, tak sama. Bila berdepan, secara berdepan ni dia akan betulkan banyak, seperti mana yang dikatakan cara ini berterusan sampai pada hari ini, di mana sistem pendidikan yang terbaik, memang yang terbaik ini, yang mana dikatakan ulama salaf, bacaan ataupun bacaan mengikut sunnah yang dibawa, yang diambil daripada awal sehingga diberikan kepada orang yang akhir. Maksudnya diambil daripada orang awal, begitulah orang akhir ni ambil daripada orang awal dan dibawa sampai ke generasi. Dan ini yang dikatakan talaqi, ya, belajar secara talaqi, kita ambil daripada tok guru tu berdepan. Dan itulah ilmu yang memang akan memberikan manfaat banyak dalam siri pendidikan, apa juga pendidikan, terutamanya pendidikan agama. Bila kita mengambil dari depan, lain caranya. Kalau kita belajar, maaf kata ulasan ni dah terkeluar tu, kalau kita belajar macam mengadap TV je, takkan sama. Mengadap radio, tak sama. Kalau kita belajar berdepan, lain. Oleh kerana itu, itulah sistem pendidikan Rasulullah SAW yang sampai hari ini dijalankan di setengah tempat. ولذلك أيها الإخوة احرصوا كثيرا على أن يتعلم أبناؤكم بهذه الطريقة القرآن الكريم. احرصوا على أن توفدوهم أو يتلقوا عن الأساتذة من صغرهم، لأنه كما يقال العلم في الصغر كالنقش على الحجر. ولا شك أن تعليم الطفل منذ البداية الحروف الهجائية والقرآن الكريم يسهل عليه بعد ذلك حفظه وتعلمه. Baik, Syekh mengatakan, maka jagalah cara pendidikan ini, ya, pendidikan yakni secara berguru, berdepan dengan guru. Kerana apa? Pendidikan ini amat penting kepada anak-anak, terutamanya anak-anak yang akan membawa ilmu-ilmu ini. Jika kita menyaksikan pepatah Arab mengatakan,
ilmu, menuntut ilmu waktu kecil seperti menulis di atas batu. Jadi bila kanak-kanak ni diberikan kaedah mempelajari Al-Quran dengan cara yang betul, maka dia akan lekat pada mindanya. Okay. نعم. الأمر الرابع أيها الإخوة هو يعني بعد أن ذكرنا الإخلاص والدعاء، ثم ذكرنا المرحلية في التعلم، ثم ذكرنا الحرص على الأخذ والتلقي على سنة التلقي، رابعا الحرص على الفهم. الحرص على الفهم لأن الفهم يقودك إلى أن تحفظ وأن تعمل. فالمرحلة التي بين الحفظ والعمل هي مرحلة الفهم. فإذا حفظت شيئا فافهمه، وحاول أن تفهمه، وحاول أن تعرف معناه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتلقون القرآن، كما يقول أحد التابعين: كنا لا نتجاوز 10 آيات، وفي رواية 5 آيات، حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل والإيمان. قال: فتعلمنا العلم والعمل والإيمان جميعا. فكيف يعمل الإنسان إلا ويكون قد فهم ما تعلمه؟ ولذلك فاحرص على أن يكون لك فهم لما تتعلمه وما تحفظه، وسأضرب لكم مثالا على ذلك إن شاء الله. Kemudian Syekh mengatakan yang keempat, perkara yang penting dalam menuntut ilmu Al-Quran ini ialah memahami ayat tersebut, yang mana dalam memahami ayat tersebut dia boleh membantu kita kepada menghafal dan beramal. Ya, bila kita faham ayat tersebut, maka dia boleh melekatkan kita dalam hafalan, okey. Kemudian kita boleh beramal. Mungkin kita hadapi masalah tu, ya, pasal kita tak ada bahasa Arab kan. Baik, tak apa. Cuma cuba memahami dengan makna yang betul. Ya, dalam pelajari Al-Quran, cuba memahami dengan makna yang betul, seperti mana yang dikatakan oleh salah seorang tabi'in, yang mana permulaan tentang berkaitan dengan ayat Al-Quran ini, kami tidak akan melebihi dalam menghafal ataupun membaca ayat Al-Quran 5 ayat Quran ataupun 10. Maksudnya diambil 5 ayat Quran ataupun 10, lalu kami menghafalnya, mempelajarinya dan beriman dengannya. Maksudnya diambil Al-Quran tu 5 ayat dulu, dia belajar elok-elok, dia faham elok-elok, dia hafal elok-elok, dan dia terus beramal dengan 5 ayat Quran. Baru dia tambah ayat yang lain. Okey, ini di antara kaedah yang para sahabat dan tabi'in lakukan. Ambil 5 ayat Quran ataupun 10, maka dia pelajari, dia hafal, lepas tu dia beramal dan beriman, barulah dia tambah ayat yang berikutnya. Okay. هذا المثال سأذكر لكم مثالا. سورة ربما جميعكم يحفظها، مثلا سورة قريش. قال الله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآن ربما كثير منا يفهم الفهم العام لهذه السورة، لكن لو سألت مثلا ما معنى لإيلاف قريش، بعضهم عندما يقرأها بطريقة خاطئة، فيقول مثلا لإلاف قريش، هذا خطأ، أو يقول كلمة أخرى، لكن هي في رواية حفص لإيلاف قريش. فإذا علم المعنى سهل عليه اللفظ وفهم العمل أيضا. فما معنى لإيلاف قريش؟ لإيلاف أي لأجل ائتلافهم وتعودهم، لأجل ائتلافهم وتعودهم على ماذا؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأجل تعودهم على رحلة الشتاء والصيف. هذه النعمة، لأجل هذه النعمة التي أعطاهم الله عز وجل إياها، فكانوا الوحيدين الذين يذهبون في رحلة الشتاء والصيف إلى الشام واليمن
لا يتعرض لهم أحد بأذى لأنهم يقولون هؤلاء أهل الحرم. العرب في الجاهلية كانوا يتقاتلون فيما بينهم، ولكن إذا جاءت القافلة وعلموا أنها لقريش قالوا هؤلاء أهل الحرم لا تقربوهم. فكان من نعمة الله عز وجل عليهم أن جعل طريقهم إلى التجارة إلى الشام وإلى اليمن طريقا مأمونا لا يتعرض لهم فيه أحد. فالله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بهذه النعمة فيقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لأجل ائتلافهم على هذه الرحلة فليعبدوا رب هذا البيت. إذن الذي أنعم عليكم بهذه النعمة هو الله عز وجل، إذن فلتعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا. إذن انظروا، فليعبدوا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فجمع الله لهم نعما كثيرة ومنها أيضا إطعامهم من الجوع وأمنهم من الخوف. نعم. Baik, saya bagi contoh, kata Fadilatul Syekh, bahawa contoh yang terbaik tentang pemahaman Al-Quran ialah surah Quraisy yang saya bacaannya pendek je, surah yang pendek, di mana disebutkan tentang surah Quraisy ini li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ayat tu nampak simple je, tetapi kadang-kadang bila kita tak faham makna dia, maka kita akan terbaca silap. Li'ila, kita baca li'ila. Jadi makna dia lari. Kita dah faham dah tentang ayat bahasa Arab, hilang satu huruf, makna lari, bertukar. Jadi bila kita faham elok-elok makna li'ila fi Quraisyin ni, li'ilaf ni, maksudnya kebiasaan. Maksud kebiasaan orang-orang Quraisy dalam perniagaan mereka, ya, pada musim panas dan musim sejuk ini berniaga di Syam dan di Yaman. Okey, bila musim panas dia akan pergi ke Yaman, musim sejuk dia pergi ke Syam, lebih kurang begitu. Jadi yang mana ianya menunjukkan Allah berikan kelebihan kepada bangsa Quraisy, begitu kemahiran dia. Okey, kemahiran dia dalam perniagaan. Dan dikuatkan hujahnya lagi dalam memahami ini apabila orang-orang selain daripada orang-orang Quraisy, mereka mengatakan pada peringkat awal bila sebut Quraisy bangsa yang berperang. Tetapi bila mereka mendapati ayat ini menunjukkan bahawa ahli Quraisy adalah ahli perniagaan. Bukan sekadar perang je, tapi ahli perniagaan yang mahir sehingga mereka merasa gerun terhadap bangsa Quraisy. Ini dia kehebatan bangsa Quraisy. Kemudian dalam bab itu juga, yang mana amat penting sekali ayat tu disebutkan tentang dua perkara yang besar pada bumi yang Allah jadikan Mekah tu, tanah haram, Baitullah tu, rumah Allah itu. Maka hendaklah kamu menyembah Tuhan yang mempunyai Kaabah, yang mana dia telah memberi makan kamu dan mengamankan kamu. Ya, dua perkara ni amat penting dalam sebuah negeri, yakni makanan dan keamanan. Dan kita menyaksikan, kalau ikutkan dalam Mekah tu tak ada makanan apa yang istimewa. Ada, mana ada pokok gandum di situ. Tapi Allah bagikan, ya, kelebihan di dalam Mekah itu dengan makanan, ya, dan juga keamanan. Jadi itu di antara berkaitan dengan memahami penafsiran ayat-ayat itu. إذن الفهم أيها الإخوة هذه هي القضية الرابعة. القضية الخامسة العمل بهذا القرآن. العمل بهذا القرآن، وهذه هي النتيجة العملية التي من تعلم القرآن حق تعلمه سيصل إليها، وهي العمل. فإن القرآن أنزل لأجل العمل به، أنزل لأجل العمل به. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا تدبرت آيات القرآن تلاها العمل، تلاها العمل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن فالإيمان يتلوه العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن العمل من أهم الأمور التي ينبغي أن تقترن
بتعلمك للقرآن الكريم. وقد يسأل سائل فيقول: كيف أعمل بالقرآن؟ كيف أعمل بالقرآن؟ انتبه، المثال الذي ذكرناه الآن مثلا في سورة قريش، سنقول بعد أن نفهم السورة ماذا نستفيد عمليا من هذه السورة، ما هو الأمر العملي الذي ينبغي أن نستفيده من سورة قريش. أنا سأقف هنا حتى تتم الترجمة. Baik, perkara yang paling penting yakni dalam berkaitan dengan Al-Quran yang kelima, beramal dengan Al-Quran. Dan itulah tujuan Al-Quran diturunkan, ialah untuk beramal. Yang mana dalam Al-Quran banyak menyatakan, inilah kitab, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang mana tidak ada keraguan kepadanya dan menjadi petunjuk kepada kita. Ya, jadi Al-Quran merupakan Allah turunkan adalah tujuan untuk kita faham dan beramal. Kerana itu adalah arahan-arahan dari Allah. Mungkin ada yang bertanya pula, macam mana kita nak beramal dengan Quran? Jadi Syekh mengatakan, di antara contohnya saya akan bagikan kepada kita semua ialah tentang surah Quraisy. Bagaimanakah kita nak beramal dengan surah Quraisy ini? Naam. Al-an نحن فهمنا سورة قريش، فما هو العمل الذي ينبغي أن نعمله بعدما فهمنا هذه السورة؟ ما هي الفائدة التي نستفيدها من خلال هذه السورة؟ هذا السؤال عندما تسأله نفسك فإن هذا دليل على أنك سائر في الطريق الصحيح، لأنك تريد أن تعرف، كأنك تقول: يا الله ماذا تريد مني أن أعمل؟ يا الله ماذا تريد مني أن أعمل؟ فإذا قرأت شيئا من القرآن فانتبه، ما هو العمل الذي يريده الله عز وجل منك؟ لماذا أنزلت هذه السورة؟ ما هو العمل الذي يطلب منك؟ فلو أخذت مثالا في سورة قريش قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت. إذن هذا أحد الأعمال التي تطلب منك، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده. أمر آخر أن تشكر الله عز وجل على نعمه. أمر ثالث أن تعلم أن الله عز وجل وحده هو المنعم. أمر رابع أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار، سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء يختار سبحانه وتعالى ما شاء، لأنه اختار أن يكون البيت في ذلك المكان، وأن تكون قريش هي القبيلة التي ترعى ذلك البيت، واختار أن يكون نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قريش ومن ذلك المكان. فله سبحانه وتعالى النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وشيء آخر أيضا تتعلمه من سورة قريش أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أيضا أن تعلم الناس هذا العلم، وأن تبذل هذا الخير لغيرك، كل هذا نستفيده عمليا من سورة قريش فقط. Baik. Jadi dia Fadilatul Syekh mengatakan, aku akan bagi contoh dalam surah Quraisy, yang mana surah Quraisy ini bila kita baca walaupun pendek dan kita dah faham makna dia, bahawa Allah telah menjadikan bangsa Quraisy ini pandai berniaga dan dalam perniagaan dia ke utara dan ke selatan. Cuma apa yang penting dari kefahaman surah Quraisy ini, satu, jika ada berdetik dalam jiwa kita, kita bertanya, apa yang boleh aku beramal dari surah tersebut? Ya, kita tengok surah Quraisy, biasanya kita baca lalu je, baca terjemahan lalu je.
Tetapi kalau terdetik dalam hati kita, ya Allah, apa yang boleh aku beramal dalam surah Quraisy, menunjukkan bahawa kita telah sampai satu tahap menuntut ilmu yang betul. Tujuan kita belajar Quran, kita nak ikut. Okey, sekarang surah Quraisy, apa yang boleh aku ambil faedah, aku manfaatkan. Menunjukkan kita cuba nak memahami Al-Quran dan nak membentuk diri kita. Itulah tujuan Al-Quran. Dan di sini, di antara yang disebutkan ialah فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا bait, menunjukkan bahawa perkara yang amat penting dalam bab ini mengabdikan diri kepada Tuhan yang Maha Esa ni, Allah ni, ya, secara betul. Kemudian yang kedua, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, yakni orang-orang Quraisy seharusnya bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi terhadap negeri mereka itu, dan kita pun bersyukur kerana nikmat yang Allah bagi itu, kita boleh pergi menunaikan amalan-amalan kita di sana. Kemudian dalam bab ini juga yang ketiga, Allah yang Maha Esa, Dia yang memberi kita nikmat segala-galanya. Nikmat makanan, nikmat keamanan, hanya Allah yang memberinya dan tidak orang lain. Kemudian dalam yang keempat pula, kelebihan ataupun faedah yang kita dapat daripada ayat tersebut, Allah memilihkan suatu perkara. Kita jangan mempertikaikan kenapa Allah memilihkan Kaabah berada di Mekah, kenapa Allah berikan Quraisy di sana, kenapa Allah berikan dari Quraisy itu muncul Rasulullah SAW. Itu semua ilmu di sisi Allah, kita tak boleh bicara. Yang penting Allah memilih itu, ilmu adalah hak Allah. Apa yang Allah buat semuanya betul, apa yang Allah buat ada hikmah yang terkandung. Jadi Allah telah mengajarkan kita tentang perkara ini, maka kita kena faham elok-elok. Selain daripada itu, Allah nak mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat ini, dan hendaklah kita menyebarkan ilmu tersebut. نعم. الأمر الأخير أيها الإخوة ولعلي أختم به إن شاء الله هو الأمر الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه أن تعلم غيرك، أن تعلم غيرك هذا القرآن وتعلمه هذا العلم وتبلغ هذا الدين إلى الناس، فإن في هذا حفظا لك أنت أولا عندما تدعو غيرك، عندما تعلم غيرك وتنقل إليهم هذا العلم، أنت في الحقيقة تزكي هذا العلم، أنت في الحقيقة أول المستفيدين من هذا التعليم. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن في الخيرية بين من جمع بين التعلم والتعليم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن فلا بد أن تعلم غيرك أيضا، وفي هذا التعليم فائدة لك أولا ثم فائدة لغيرك ثانيا. Baik, yang terakhir yakni yang keenam, tujuan Al-Quran ataupun kelebihan ataupun manfaat daripada Al-Quran, maka hendaklah kamu mengamalnya melalui hadis yang Rasulullah katakan tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hendaklah kita mengajar orang lain ataupun manusia yang lain dan mendapatkan faedah daripada kedua-duanya. Maksudnya bila kita mengajar, ya, menjadikan ilmu itu berkembang dan menjadikan kita di antara orang yang menyampaikan risalah Allah ini. Jadi bila kita dapat manfaat, orang lain pun mendapatkan manfaat daripada apa yang kita ajar. Dan inilah yang menyebabkan kita menjadi orang yang terbaik, yang Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, menunjukkan kita orang yang terbaik bila kita mengajar dan belajar Al-Quran. Jadi itu di antara perkara yang terakhir yang Syekh katakan. إذن فإذا تعلمت شيئا فعلمه. أيها الإخوة، أختصر لكم الكلام الذي سبق في أن أقول ينبغي أن نحرص على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى تعلمه وتعليمه. تكلمنا عن الإخلاص والدعاء، وتكلمنا عن مرحلية التعلم، التدرج في التعلم، وتكلمنا عن التلقي، وتكلمنا عن فهم القرآن، وتكلمنا عن العمل به، وتكلمنا عن
تعليم القرآن والدعوة إليه. بهذه الأمور أيها الإخوة وغيرها لعلنا ندخل بإذن الله تعالى في الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلنا نكون من أهل الله، من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فأهل القرآن الذين يعتنون بالقرآن علما وفهما وعملا وتطبيقا، ويكون القرآن منهجا في حياتهم وتعلقت قلوبهم بكتاب الله عز وجل، هؤلاء هم أهل القرآن، والله سبحانه وتعالى اختصهم بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. Baik. Jadi dalam khulasah ataupun ringkasan daripada ucapan-ucapan Syekh ni tadi, dia mengulangkan balik tentang Al-Quran yang permulaan tentang keikhlasan kita dalam menuntut Al-Quran dan mempelajari secara berperingkat-peringkat, seterusnya mempelajari secara talaqi dan memahami Al-Quran dan beramal dengannya, seterusnya mempelajari dan berdakwah dengannya. Dan kita Syekh mengatakan mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah agar Allah masukkan kita di dalam golongan yang terbaik, amin. Dan juga Allah jadikan kita di kalangan yang dikatakan ahlul Quran, ahlullah khasah, yang mana ianya menyebabkan kita berada dalam kedudukan yang terpilih. Allah akan menjadikan kita orang yang terpilih disebabkan kita sentiasa berada bersama Al-Quran, mempelajari, mengajar dan memahaminya. Dan mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam mengikut jalan yang betul ini. Wallahu a'lam bissawab. Okey, kita insya-Allah buka kepada soalan-soalan, baik yang kaum lelaki ataupun kaum perempuan boleh pakai surat. هل يمكن يا شيخ بارك الله فيك إذا سمح يقرأ لنا آية توفرت فيها القراءات مثلا 7 أو Okey, soalan daripada Al-Akh, ya, minta pada Syekh membacakan sedikit ayat melalui qiraah yang tertentu. طيب نقرأ بقراءة وليس بجمع القراءات يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن
الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. InsyaAllah. Hasbuk. InsyaAllah. Itu di antara ayu kiraah. Warash. Okey. InsyaAllah macam warash. Kita kena hati-hati kadang-kadang kalau kita tak tahu jangan kata, "Oi, tak betul lah ustaz baca kan." Tak, sebenarnya saya dah ada pengalaman sewaktu saya semayang di UIA dulu. Kita berbalik Pakistan, kita ingat imam ni tak betul bacaannya. Oh, dia baca kiraah lain. Okey. Jadi ini di antara kiraah warash. Baik. Okey. As-soal. Okey. Nanti. Soalan yang kedua pula, kita bacakan dalam bahasa Melayu dulu. Syekh ada beritahu bahawa kanak-kanak kalau diajar belajar Al-Quran mudah menghafal macam mengukir atas batu. Tapi bila orang tua mengajar Al-Quran atau menghafalnya bagai menulis di atas air, tidak mudah dia belajar dan cabarannya. Apa nasihat Syekh supaya orang yang berumur juga boleh menghafal Al-Quran? Okey. Yani as-soal الصغار يتعلم القرآن كأنه يكتب في الحجر صح ولكن العجوز يقرأ القرآن كأنه يكتب في الماء ماذا تنصحهم يعني ماذا أنصح الصغار أو الكبار كبار طيب الكبار نحن ذكرنا منذ البداية سؤالا لا بد أن تضعوه أمامكم دائما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم متى تعلموا القرآن تعلموه في كبر فعندما نقول مثلا في المثل عندما يقولون العلم في الصغر كالنقش على الحجر والعلم في الكبر كالنقش على الماء فهذا لا يعني أن الكبار لا يتعلمون بالنسبة للقرآن الكريم الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهناك قاعدة أخرى أيضا في هذا وهي أن يتعلمه الصغار والكبار فهو ميسر للتعلم سواء للصغار أو الكبار لكننا نقول إن الصغير إذا تعلم في صغره لا شك أنه يصبح الأمر عنده أسهل في كبره لا شك هذا ولهذا فنحن نقول لا بد أن نجمع بين الأمرين أن نتعلم ونحن كبار وأن نعلم الصغار فنجمع بين الأمرين ولا نكتفي بواحد فيقول قائل لا أنا قد فاتني القطار وكيف سأتعلم وأنا في 50 وأنا في 60 هناك رجل في المدينة المنورة تعلم يعني القرآن حفظ القرآن وعمره 50 سنة يعني بعد 50 بدأ في حفظ القرآن وحفظ القرآن بعدها ب5 أو 10 سنوات لا أدري ولكن سأذكر لكم قصة أيضا أخرى يعني يقولون إن امرأة في بلد موريتانيا كان يوجد رجل يقال له دكة هكذا يقال له دكة اسمه دكة يعني يقال له دكة هذا الرجل كان يضرب به المثل في الجهل فسمع مرة وهو ماض في الطريق سمع امرأة تقول لطفلها الصغير اذهب وتعلم القرآن حتى لا تصبح جاهلا مثل دكة فسمع هذا الرجل
الكبير في السن هذه الكلمة، فأيقظت عنده يعني حاكت في نفسه وأيقظت قلبه وقال لا بد أن أذهب وأتعلم. كيف يعني أصبحت يعني يضرب بي المثل في الجهل، تقول المرأة لطفلها اذهب وتعلم حتى لا تصبح مثل دكة في الجهل. فذهب وتعلم آية آية، كل يوم يأخذ آية وآية وآية حتى حفظ القرآن كله وتعلم العلم، حتى قيل أصبحت تلك المرأة تقول لابنها افعل مثل ما فعل دكة. فصار يضرب به المثل في الاجتهاد وفي التعلم وفي العلم، وهذا لا شك أنه يعني شيء جميل جدا. نعم. Baik. Tentang soalan tadi, Fadilatul Syekh menjawab. Yang pertama, kita perlu meletakkan satu perkara yang besar awal yang dia cakapkan tadi. Kita ingat sahabat menghafal Quran pada usia berapa? Kita tahu bahawa Islam tu datang dalam keadaan Abu Bakar umur dia dah melebihi 40, Umar bawah 40. Maksudnya semua umurnya tinggi-tinggi. Tetapi sebenarnya mereka sahabat-sahabat di kalangannya ada yang menghafal Quran. Dan kita jangan katakan bahawa kita ni dah tua tak boleh ngapal Quran, ya, benak hati ataupun keras dah lidah tu, ya, gigi tak ada dah bersembuh-sembuh air liur kan. Jangan. Sesungguhnya kita kena faham Allah telah meletakkan ayat Quran, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Telah kami jadikan Quran itu mudah untuk diingat, adakah yang mengambil perhatian? Ini menunjukkan kecil ke besar, ya, Allah telah memberikan kemudahan bergantung kepada kesungguhan sahaja. Ya, memang tidak dinafikan yang kecil itu ada kelebihan dia. Memang dia kelebihan yang Allah bagikan kuat lekat. Tetapi bukanlah berarti kita ni dah tua tak boleh menghafal. Tak. Ya, jadi dia kata di sini di Madinah ada seorang lelaki umurnya 50 tahun. Ya, umurnya 50 tahun. Dia menghafal Al-Quran dalam 5 ke 10 tahun. Ui, umur 50 tahun, kalau kita la ilaha illallah dah kira uban je dah. Ya, bukan kira Quran, dah kira uban. Tapi dia boleh menghafal lagi. Dan agak tertarik dalam ni, okey, saya keluarkan sikit. Macam saya teringat waktu saya belajar di Pakistan dulu, bahawa seorang peniaga ni dari Afrika, dia hantar anak dia nak belajar. Anak dia tak nak belajar balik. Lepas tu dia hantar anak yang kedua. Anak kedua tak nak belajar balik. Sudahnya dia yang pergi belajar. Dengan keadaan tuanya, berjanggut-janggut macam pakcik tu. Ya, ya. Dia terus belajar 5 tahun duduk, Masya Allah, dengan hafal Quran, dengan apa semua. Jadi di sini diceritakan satu kisah, ya, di satu tempat, seorang lelaki yang bernama Dukkah. Okey, Dukkah ni dia adalah satu lelaki yang diberi contoh pada masyarakat setempat ke lelaki yang paling bodoh, paling jahil. Jadi dia terdengar satu hari dia tengah berjalan tu, dia terdengar seorang perempuan kata pada anaknya, kamu pergi belajar, jangan jadi macam Dukkah, bodoh, kan? Jadi si Dukkah ni berduka, kan? Terkecil hati. Dia dengar macam itu, lalu dia berazam. Dia berazam ialah dengan mengubahkan dirinya menjadi seorang penuntut ilmu. Lalu dikatakan dia belajar tiap-tiap hari satu ayat, dihafal satu ayat tu dan dipelajarinya ilmu tu. Dan akhirnya sampai dia hafiz Al-Quran, kemudian dia belajar ilmu yang lain, dan sehingga bila dia balik, orang memberi contoh pula, jadilah kamu seperti Dukkah. Maksudnya dari sudut kesungguhan dalam menuntut ilmu. Jadi ini satu motivasi, ya, secara tak langsung kepada kita, bahawa bukan berarti usia yang lanjut, ya, menghalang kita daripada mempelajari Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Tak. Ya, bahkan ianya satu semangat yang perlu kita ada dalam diri kita, bahawa kita boleh, insya-Allah. Okey. Soalan yang kedua. Okey, soal. يعني ممكن تنصحنا كيفية حفظ القرآن؟ ما هي طريقة الحفظ يعني؟ حفظ القرآن. كل واحد له طريقة خاصة به في حفظ القرآن، لا بد أن تعلم هذا أولا. لكن الذي يجمع لك طرائق الحفظ هو أن تعلم من نفسك أولا أنت كم
عدد مرات التكرار التي تكررها حتى تحفظ شيئا ما. كم عدد مرات التكرار؟ ثانيا كيف تحفظ؟ هل أنت تحفظ بطريقة تصور المعاني، أو تحفظ أكثر بطريقة السماع، أو تحفظ أكثر بطريقة الكتابة، وهكذا. فكلما جمعت من الطرائق أكثر كلما كان تركيزك في الحفظ أكثر. ثالثا، ما طريقتك في استرجاع الحفظ؟ يعني ما هي آلية المراجعة؟ الحفظ الأخير، نتيجة الحفظ تعتمد على هذه الثلاثة أمور. لو أردت أن أضع معادلة فإنني سأقول بالنسبة للحفظ كيف يصبح حفظك 100%؟ 100% هذا يساوي 100%. ما الذي قبله؟ قبله أولا ما يعين على الحفظ. قبل عملية الحفظ سترى أن الناس عندما يتحدثون عن الحفظ 50% من التوجيهات تتعلق بقضية التهيؤ للحفظ. التهيؤ. فلو سألت أحدا ما الذي يعينك على الحفظ، قال أن تأخذ المكان المناسب والزمان المناسب والعمر المناسب والقضية وهكذا. 50% التهيئة للحفظ تأخذ 50%، زائدا 20% عملية الحفظ نفسها. 20% فقط عملية الحفظ، وهي تعتمد على التركيز. فكلما استطعت أن تركز أكثر كلما كان حفظك أتقن. إذن 20% على عملية الحفظ، زائدا 30% طريقة المراجعة، آلية المراجعة. أنت في كم تعيد ما حفظته؟ يعني إذا كنت تحفظ مثلا 10 أجزاء، ففي كل كم يوم تصل إلى نهاية هذه 10؟ كم دورة المراجعة؟ هل في كل أسبوع؟ هل في كل أسبوعين؟ هل في كل يوم؟ هل في كل يومين؟ إذن 50 زائدا 20 زائدا 30 يساوي 100. فأنت إذا أخذت من التهيئة، أعطيت نفسك في التهيئة مثلا 40%، ثم في التركيز سيكون تركيزك 15%، ثم في آلية المراجعة أخذت 20%، سيكون الناتج مثلا ممكن كم؟ يمكن 80 75 لا أدري، لكن وهكذا قس على هذا. فتهتم في الحفظ بثلاثة أمور: التهيئة القبلية، ثم التركيز في الحفظ، عملية الحفظ نفسها، ثم آلية المراجعة. أضرب لكم مثلا مختصرا بالكمبيوتر. إذا أردت أن تشتري كمبيوتر فتسأل في البداية عن المواصفات، وهذا يأخذ منك يمكن 50% من العمل. تقول المواصفات كذا وكذا وكذا وكذا، وأريد المواصفات التالية وإلى آخره، وتسأل الناس حتى تصل المواصفات. هذا كله قبل. طيب الكمبيوتر، عندما تفتح الكمبيوتر للمرة الأولى ألا يحتاج إلى تهيئة وبرامج وأشياء تدخلها إليه؟ نعم يحتاج. ثم تأتي إلى عملية الحفظ في الكمبيوتر. الآن الكمبيوترات تحفظ في ثانية، في 5 ثواني، في ثانيتين. عملية الحفظ هي نفسها عملية صغيرة وقصيرة، عملية الحفظ. لذلك الكمبيوترات العالية إذا أنت عندك انتل أو كذا أو حسب المعالج يعني سيكون هذا أقوى. بعد أن تحفظ المعلومة، كيفية الاسترجاع. فالكمبيوتر الذي فيه آلية الاسترجاع قوية، يعني إذا أردت أن تعيد المعلومة مرة أخرى تضغط بحث. في كم يبحث هذا الكمبيوتر فيعطيك النتيجة؟ هذا يؤثر. فإذا أردت كمبيوتر
عندك كمبيوتر عالي التهيئة، عالي الحفظ، عالي الاسترجاع، معناه يساوي 100%، والحفظ مثله. Okey, baik. Soalan yang kedua tadi, sila berikan teknik-teknik hafazan yang baik, yakni menghafal Al-Quran dengan kaedah yang baik tadi. Maka Syekh mengatakan, memang tidak dinafikan semua ada kaedah menghafal Al-Quran. Kaedah-kaedah yang menghafal ni tidak ada sama. Ya, setengah orang bawa cara begini, ada yang cara lain, ada yang berbagai, yang macam kita duduk Malaysia kita dengar kaedah cepat menghafal, misalan kaedah Baghdadi, kaedah apa lagi, Jibril, kaedah wallahu alam, berbagai kaedah. Namun kita mengatakan di sini semuanya itu adalah cara masing-masing. Kemudian apa yang penting dalam waktu kita nak menghafal ni, kamu perlu cek diri kamu, ya. Bila kita nak menghafal, kita kena cek diri kita, kemampuan kita berapa kali baca dia melekat, ya. Kalau kita baca 10 kali tak melekat, berarti kita tengok had mana ya kita baca baru boleh melekat. Apa yang melekat tu? Ayat tu, ya. Jadi dia boleh melekat tu had mana panjangnya baca, maka kita akan tahu nilai diri kita. Jadi itu pasal kalau peringkat awal orang yang menghafal Quran, mungkin dia ambil sebaris dahulu, okey, lepas tu baru berperingkat naik, ya, 2 baris. Begitu kedudukannya. Kemudian cara menghafal yang digunakan, dia ada beberapa kaedah, sama ada dengan cara melihat, kita baca melihat, ataupun mendengar, kita mendengar, ataupun sambil menulis. Dia itu di antara cara-cara yang kita lihat berlaku untuk menghafal Al-Quran. Tetapi di Malaysia bab menulis tak ada. Tetapi di bahagian Timur Tengah tu, macam di Afrika, dia menggunakan kaedah menghafal sambil menulis. Okey. Okey, lagi banyak ulangan tu lagi baik. Jadi sima'ah, bila kita sentiasa mendengar tu, dia akan lekat. Tu pasal kalau saya galakkan bagi mereka yang ada kereta, kalau surah apa nak hafal, letakkan CD tu dalam kereta, dengar. Walaupun pada peringkat awal kita tak boleh membaca, tapi bila mendengar tu dia cepat. Kemudian selain daripada itu, berkaitan dengan untuk menghafal Al-Quran, dia telah memberikan beberapa, Syekh telah memberikan beberapa peringkat untuk dapat menjadi penghafal yang baik. Yang pertama dikatakan 50% membantu seseorang itu untuk menghafal ialah keadaan ataupun suasana yang memberangsangkan. Sama ada masa ataupun tempat ataupun jiwa kita yang bersemangat, itu mempengaruhi. Ya, kalau tempat baik, jiwa tak naik pun tak jadi. Kalau guru tu baik, kita pun tak baik, tak jadi. Jadi dia berkait-kait itu semua, ya. 50% berkaitan tentang kaedah menghafal ini bergantung pada suasana, ya, keadaan dan kesemangatannya kita. Kemudian yang 20% pula ialah tentang penumpuan kita terhadap menghafal Quran. Kalau kita menghafal Quran, ya, menghafal Quran teringat buah durian, tak jadi. Jadi bila menghafal Quran, kena fokus kepada Quran. Dia kena fokus, kena hilangkan, tolakkan semua apa yang ada pada minda kita. Kemudian yang ke-30% ulangan Al-Quran itu, berapa banyak kita ulang. Kerana Al-Quran kalau tak ulang, dia lari. Ya, tu pasal kenapa kita kata aku dah hafal. Ya, kita ni sibuk, bila tak ulang satu hari hilang. Ya, kaedah kita lah, kita ni orang yang tak menghafal. Jadi 30% adalah bergantung pada ulangan, berapa banyak kita ulang untuk habiskan satu surah, satu ayat, ataupun mengikut surah lah senang. Jadi kita akan tengok berapa banyak kita ulang, maka lagi banyak lagi lekat. Jadi dia bagi contoh tentang berkaitan ini dengan komputer. Bila kita nak pilih komputer, apa yang kita lakukan? Kita akan tanya banyak benda, ya, sebelum kita ambil komputer tu. Lepas tu, itu peringkat awal. Dan kedua, baru kita tengok isi dalam dia. Ya, kita tanya orang, kata komputer ni baik, yang ni baik, yang ni. Lepas tu baru kita tengok pula yang dalam. Lepas tu baru kita nak install apa semua. Itulah kaedah dia, seperti hafal Al-Quran. Kita ambil satu persatu dan insya-Allah dia akan memberikan kebaikan kepada hafalan kita. Okay. وأضيف أيضا كلما اجتمعت الحواس على شيء، إذا اجتمعت الحواس على شيء كان أحفظ له. فشيء سمعته ليس كشيء سمعته وقرأته، وشيء سمعته وقرأته ونظرت إليه ليس كشيء، وهكذا. فإذا اجتمعت العين والأذن
والفم، يعني كلما اجتمعت الحواس على شيء كان هذا أولى. ولذلك في القرآن من المناسب أيضا أن تقرأ بلسانك وأن تسمع نفس الشيء الذي تريد أن تحفظ تسمعه أيضا وتنظر إليه، فتجتمع الحواس على شيء ما فيكون هذا أقوى لحفظك. Okey, Syekh menambahkan lagi di antara perkara yang boleh membantu kita menghafal Quran, gabungan panca indera kita, yakni dengar, melihat dan membaca. Ya, dengar, membaca dan melihat ini adalah tiga panca indera yang memain peranan untuk menghafal Quran. Betul ya, kalau tuan-tuan dan perempuan menghafal, bila tuan-tuan ambil satu Quran tu, pegang dia sampai habis hafal tu, surah tu, ingat jangan tukar Quran. Pada surah yang kita hafal tu jangan tukar. Kerana apa? Kadang-kadang bila kita baca seolah-olah tergambar surah tu yang kita baca, Quran tu. Tapi kalau tuan-tuan perempuan ubah Quran, ya, ambil handphone lah pula untuk menghafal, takkan lekat, susah nak lekat. Oleh kerana itu kita tiga perkara ni, membaca ya dengan melihat, membaca dengan mulut dan mendengar, dia mempengaruhi, mempercepatkan hafalan kita. Ya, baik. Kemudian soal salis. Ya. الآن ينتشر في تعليمي بCD هذا، ما نصيحتكم؟ هل يحتاج التلقي أيضا أو بس يكفي بCD؟ الCD هذا يسمعك فقط، لكن عندما تقرأ من يقول لك أنك قرأت صحيحا أو خطأ؟ هذه هي المشكلة فقط، ولذلك التلقي هو الذي يحل هذه المشكلة. أما الCD، أنت إذا نظرت إلى الCD أو سمعت، نعم هذا يفيدك، ولكن إذا قرأت من سيقول لك هذه القراءة صحيحة أو غير صحيحة؟ الCD هل سيقول لك؟ لن يقول لك هذا. نعم. Okey, Syekh mengatakan tentang mempelajari Al-Quran melalui CD ni, satu masalahnya CD kita boleh mendengar. Okey, dia baca betul, tetapi bila kita baca, CD tak boleh nak tegur kita. Itu masalah dia. Ya. Kita boleh mendengar CD bila kita baca, CD tak boleh nak menegur kita. Kalau salah pun dia tak dapat nak kata apa-apa. Itulah sebab kenapa kita sebaik-baik mempelajari melalui talaqi. Tidak dinafikan bagus untuk peringkat awal, tetapi kita mengatakan apa-apa berguru. Ya, berhadapan dengan guru, kerana masalah lidah kita ni lidah Melayu. Kena pula kalau lidah kita lidah Jawa ke Kelantan kan, nak sebut tu masalah sangat ya. Kalau Perak tu rin, ra tu jadi rin. Jadi nak kena betul tak. CD tak boleh betul kita, tapi tok guru boleh betul kita. Ya, jadi oleh kerana tu perbezaannya melalui CD dengan talaqi amat besar. Okey, أظن هذا ماشي ما يحتاج طويل. Okey, insyaallah. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih pada Syekh, ya, barakallahu fiik, kerana meluangkan masa kepada kita untuk mempelajari, mengajar kita tentang maklumat-maklumat penting dalam teknik membaca, menghafal dan beriman beramal pada Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan ya, apa yang diberikan kepada kita dapat memanfaatkannya dan menjadikan ianya bekalan yang terbaik untuk kita terus belajar dan bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, kita mampu untuk menghafal Al-Quran. Jika Abu Bakar dalam usia yang tua itu menghafal Quran, para sahabat yang begitu dalam usia yang tua-tua semuanya menghafal Al-Quran, bukan artinya tak boleh. Saya telah menyaksikan waktu saya belajar di Pakistan, dalam usia seorang pakcik itu, usia betul bab kata Syekh 50 tahun dia duduk di situ menghafal Quran. Ya, dalam masa 5-6 tahun dia telah hafal Al-Quran, umur 50. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, saya sendiri pun yalah, tapi cuma saya ni dah tua kan, umur 30 saya start menghafal Quran. Ya, dan umur 35 habis Quran. Tapi habis hafal Quran. Tapi ialah orang tua bila menghafal Quran, dia tak kuat bab kata macam budak-budak yang menulis atas batu. Dia memerlukan ulangan yang banyak. Dengan arti kata lain, insya-Allah kita boleh untuk menghafal Quran. Dan ingat kelebihannya, kita nakkan menjadi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, seperti mana yang Rasulullah kata, sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajar Quran dan belajar Quran dan mengajarnya. Dan juga kita ingatkan hadis orang yang Rasulullah
Allah mengatakan ahlul Quran ahlullah khasah, menunjukkan kelebihan orang yang membaca Al-Quran, dia akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Ya, yang baik itu datang daripada Allah dan salah silap kelemahan daripada kita kami sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam.